اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 14, muka surat 14 baris atas sekali. Muka surat 14 baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bersalahan jika berkata ia seseorang. Bersalahan jika berkata ia seseorang dengan lupa, dan yakni padahal sedikit perkataannya, perkataan seseorang yang lupa, iaitu sedikit perkataan 6 kalimah atau kurang daripada 6 kalimah. Itu sedikit perkataan. Banyak perkataan 7 kalimah ke atas. Atau berkata ia seseorang dengan sengaja. Tadi dengan lupa. Ini berkata dengan sengaja, dan yakni padahal jahil ia seseorang akan haram berkata. Jahil ini padahal ia seseorang yang jahil baru masuk Islam. Maka itu tafriq kata daripada kata bersalahan. Maka tiada batal sembahyang seseorang dengan berkata dengan lupa ataupun berkata dengan sengaja, padahal jahil ia akan haram berkata-kata. Bersalahan jika berkata ia seorang dengan lupa dan sedikit perkataannya, iaitu 6 kalimah atau kurang daripada 6 kalimah. Jadi berkata-kata dengan terlupa tidak batal sembahyang, yang mana pembicaraan adalah berkaitan dengan perkara yang membatalkan sembahyang yang pertama. Perkara yang membatalkan sembahyang yang pertama daripada 21 perkara. Daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang, berkata-kata. Berkata-kata ni batal sembahyang dia ada 3 syarat. Ada ketiga-tiga syarat ni barulah berkata-kata tu membatalkan sembahyang. Jikalau tidak lengkap 3 syarat ni, maka tidak batal sembahyang, walaupun dia berkata-kata. Mana yang pertama, berkata-kata dengan sengaja. Kalau tidak sengaja ni sama ada terlupa ataupun dengan ataupun tak sengaja ni seumpama latah. Tu panggil tak sengaja. Tak sengaja tak batal. Jadi yang batalnya syarat yang pertama, berkata-kata yang membatalkan sembahyang yang pertamanya adalah dengan
sengaja. Lagi ketahui akan haramnya, itu syarat yang kedua, serta seseorang yang berkata-kata dengan sengaja tadi itu, serta diketahui akan haramnya, tahu haram tapi berkata-kata juga, barulah itu syarat yang kedua. Kalau berkata-kata dengan sengaja tetapi tidak tahu bahawa haram berkata-kata, padahal ianya baru masuk Islam, maka tak batal. Syarat yang ketiganya, dan ingat dirinya di dalam sembahyang. Ingat diri dalam sembahyang. Hak ni dia tidak didatangkan huraian dia. Orang yang ingat dirinya dalam sembahyang. Jadi hak kuliah terdahulu, orang yang sudah memberi salam kemudian berkata-kata, dalam keadaan dia ingat ke diri dia sudah dah semayang, maka dia berkata-kata tadi itu tidak membatalkan semayang. Dia boleh sambung balik, dia boleh sambung balik sembahyang dianya. Dia boleh sambung balik semayang dia. Sebab apa? Sebab dia berkata-kata dengan sengaja serta mengetahui haram berkata-kata. Tetapi syarat yang tiganya, ingat akan dirinya di dalam sembahyang, syarat ni tak ada. Diingat ke dia sudah dah semayang, sebab tu dia memberi salam. Dia memberi salam, dia ingat ke semayang dia sudah selesai. Jadi apabila ditegur, kamu semayang tadi tak cukup rakaat, dia pun berkata-katalah, tak cukup rakaat, betul ke tak? Contoh, maknanya walaupun dia sudah memberi salam, kira-kira semayang dia belum lagi sudah, sebab belum lagi cukup rakaat. Tapi masih dia berkata-kata tu memang dengan sengaja serta tahu kata haram, tetapi tidak ingat, tidak sedar diri dalam sembahyang, maka tak membatalkan sembahyang. Jadi tu cukup 3 syarat ni barulah batal. Yang pertama sengaja, bukan terlupa ataupun terlancar lidah. Yang kedua, serta mengetahui hukumnya haram. Yang ketiga, menyadari dirinya masih lagi di dalam sembahyang. Barulah cukup 3 syarat, maka berkata-kata ni membatalkan sembahyang. Kemudian hak minggu lepas saya ada tambah satu lagi contoh, berkata-kata dalam keadaan tidak menyadari, tak ingat diri dalam sembahyang. Contohnya orang-orang tua. Dia tua, dia sembahyang, tiba-tiba dia tengok orang lalu, dia cakap. Dia cakap. Cakap sengaja ke tak? Kalau dia terlupa, tak batal. Ataupun kalau dia sengaja tapi dia tak teringat dia tengah sembahyang, maka tak batal juga. Lepas tu kalau orang tua yang kita terkadang kita bimbing sembahyang dia, bimbing ni macam mana, dia kadang-kadang macam sebut minggu lepas lah, dia daripada selama-lamanya sembahyang orang segar lah, berdiri rokok, lepas tu sujud, lepas tu naik rakaat kedua, berdiri rokok, sujud, lepas tu naik rakaat. Jadi mana mudah ingat rakaat. Adapun orang uzur ni terkadang tubuhnya dalam keadaan yang sama je tubuh. Kalau duduk congok, duduk lah. Cuma untuk rokok sujud, tunduk tubuh sikit je. Jadi untuk Fatihah, untuk antara sujud, untuk i'tidal, untuk duduk antara sujud, untuk tasyahud, dalam keadaan duduk yang sama. Ni kadang-kadang rakaat mereka tak ingat. Jadi tu terkadang kita yang bimbing. Selepas sujud yang kedua, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang kita bimbing. Lepas ada sujud yang kedua, Allahu Akbar, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Maksud apa itu? Tasyahud. Ada bimbing lah bang itu. Sampai ke wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pun tambah. Kita pun sambung. Allahu Akbar. Mata sya'awah baru tu.
Sebab dia biasa orang tua ni kalau hak salam boleh lock je. Dia tasyahud selawat kama sallaita ala Ibrahim apa tu? Tu kita biarkan budak-budak dia akan beri salam. Itu kalau tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal dia duk Allah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bacalah ni. Orang tua ni baca. Kita pun Allahu Akbar. Nak peringat dia. Tasyahud awal baru tu. Naik kat ketiga lah pula. Mana bimbing. Tapi cuma nak ceritanya, orang tua yang seumpama ni masih lagi berakal, tapi akal dia agak lemah. Hak ni terkadang keluar perkataan. Dia tengok cucu dia ke apa ke, dia pun berkata-kata. Kalau kata sengaja, kalau dia sengaja sekalipun, dia tak ingat tu tengah semayang. Ataupun mungkin dia berkata-kata tu dengan terlupa. Ada ni. Terlupa tak atas kau? Dia tak terlupa. Dia berkata-kata dengan sengaja. Dah dia sedar dak tengah semayang. Kalau dia sedar, dia tak akan berkata-kata. Maknanya dia tidak ingat, tidak sedar dirinya sedang sembahyang. Berkata-kata tadi tidak membatalkan semayang. Kita peringatlah. Mak tengah semayang ni mak. Dia pun senyap semula. Ada ni. Jadi hak dia berkata-kata tadi sama ada lupa tak batal, ataupun sengaja tapi tak ingat, tak sedar dirinya dalam sembahyang. Contoh. Pada ni. Tu hak saya contoh minggu lepasnya. Satunya orang yang memberi salam. Rakaatnya belum cukup. Sebenarnya masih lagi dalam sembahyang. Tapi dia ingat sembahyang dia beres dah, sebab tu dia memberi salam. Kalau dia berkata-kata sekalipun tidak membatalkan semayang, dia boleh sambung balik rakaat yang dia belum cukup. Walaupun dia sudah berkata-kata sekalipun. Walaupun sudah berkata-kata dah sekalipun. Pada ni. Sebab nak berkata-kata batal semayang ni, dia kena cukup 3 syarat. Sengaja, ketahui akan haramnya, ingat dirinya berada di dalam sembahyang, barulah batal sembahyang. Hak berkata-kata yang cukup 3 syarat. Kemudian hak saya tak hurah lagi terdahulunya di muka surat 13 tu lah, baris bawah sekali tu. Dan ingat akan dirinya dalam sembahyang. Kemudian dengan 2 haraf. Berkata-kata dengan, tu takluk pada berkata-kata. Berkata-kata dengan 2 haraf, atau 1 haraf yang memberi faham, atau 1 haraf yang bermat, barulah batal. Berkata-kata dengan 2 haraf. Kita huruf tau. Huruf Rumi tulis huruf. Dia haraf. Harfun, haraf. Huruf ni waw, huruf. Jadi Rumi dia buat huruf lalu dah. Dia bukan huruf. Dia harfun. Harfun 1 huruf. Harfani 2 huruf. Hurufun 3 huruf ke atas. Kalau kita sebut haraf lah. Dengan 2 haraf. 2 kalau kita bahasa Melayu panggil huruf. Ni kira hak Arab dengan hak Arab. Haraf lah dia panggil huruf. Tapi kalau kita bahasa Melayu dengan 2 huruf. Kalau bahasa Melayu. Kalau dengan bahasa Arab dengan 2 haraf. Cakap dengan 2 haraf. Walaupun tak faham sekalipun. Walaupun tak faham, batal semayang. 2 haraf ni macam mana? Kalau atau 1 haraf yang memberi faham, atau 1 haraf yang bermat. 1 haraf yang bermat. Nu. Bermat tak? Nu. Jadi nun, wow. Dua-dua tu. Kerana hak bermat. Panjang. Dia bila panjang, dia
dihukumkan 2 huruf kalau panjang. Ada ni. Kalau panjang ni a 2 huruf, i 2 huruf, u 2 huruf. Kalau kata nu 2 huruf ada. Mak dia di 2 huruf. Hak ni hak bukan mak ni tapi 2 haraf. Macam mana contoh? Kalau bahasa Arab lah, la, lam, alif. 2 huruf tu. La. Mana kalau kita tengok jangan. 2 huruf tu. La, lam, alif. Batal lah. Walaupun kalau tak ada makna sekalipun, tapi ni ada makna lah kalau bahasa Arab. Walaupun tidak faham sekalipun, tapi tak faham ni kepada indal mutakallim lah, di sisi orang yang berkata, atau satu haraf yang memberi faham, satu huruf tapi beri faham. Benda bahasa Malaysia kita, orang tanya barang, mana barang? Satu huruf je. Nu nun wow 2 huruf. Kalau kata nu satu huruf tau. Orang tengah cari barang ni, mana barang contoh, kita pun nu kita kata satu huruf ke kita? Satu huruf yang memberi faham ni, nu kita kata. Suka pula dah. Satu huruf beri faham. Dia kalau bahasa Arab banyaklah satu huruf. Qi pelihara olehmu, qi pelihara olehmu, fi sempurna olehmu, ti pijak olehmu. Itu bahasa Arab. Li rentah olehmu. Kalau bahasa Arab, shi lukih olehmu. Itu bahasa Arab. Satu huruf je tapi dia ni memberi faham. Ki, qaf bagi bawah, ki pelihara olehmu. Tapi dia biasanya dia akan tambah dengan he, ki. Dia sebut gitu. Dia sebut ki, dia tambah dengan he. Tapi kalau sebut ki, ki mana apa? Pelihara olehmu. Faham tu walaupun satu huruf. Fi sempurna olehmu. Li rentah olehmu. Ti pijak olehmu. Apa lagi? Shi lukih olehmu. Tu bahasa Arab lah ke? Satu huruf memberi faham. Tapi kalau kita kata dengan perkataan kita, ki, satu perkataan, tapi tak boleh faham, tak batal kok. Ki boleh faham tu makna pelihara ilmu. Boleh faham tu kita dah faham, kita bukan cakap Arab. Sebab 2 huruf yang boleh faham ni indal mutakallim, di sisi orang yang berkata-kata. Kita sebut li, kita kata li sepatah. Li tu 2 huruf. Lam dengan ya tak faham pun batal. Mana ni? Li saja. Li mana rentah olehmu. Tapi kalau kita kata li pun kita tak faham makna li kata olehmu tu li bahasa Arab. Kita dah faham li tu makna apa. Maka tak batal. Kalau hanya satu huruf tidak boleh faham, tak batal. 2 huruf barulah batal, walaupun tak faham sekalipun. Satu huruf batal jikalau satu huruf yang memberi faham. Tadilah no. Dia gedek tahu. Kita akan cakap no. Tu panjang dah. Nun wow. Ni. Macam ni. Jadi keluar perkataan. Mana perkataan tu boleh eja sekurang-kurangnya 2 huruf. Walaupun tak faham sekalipun batal. Pada ni. Sebab tu tapi dalam kitab kita ni dia letak asing. Berdehem-dehem, tertawa-tawa, menangis, berhembus dengan mulut, berhembus dengan hidung. Dia jadi letak perkara yang lain ni. Yang ke-17. Biasa kita berdehem, tertawa, menangis contohnya, dia bicara pada masalah berkata-kata. Bicara pada masalah berkata-kata.
Mana berkata-kata ni keluar bunyi, dihukumkan berkata-kata. Keluar bunyi dihukumkan berkata-kata. Sama ada bunyi itu ke hidung ke, dia kira berkata-kata. Walaupun bunyi itu dia buat ni. Apa ni? Ni dah bunyi tidak nak buat, orang pernah buat tu. Dia buat tu bunyi. Dia kira hukum berkata-kata. Walaupun bunyi itu bukan keluar daripada lidah sekalipun. Walaupun bukan keluar dari lidah sekalipun, janji bunyi. Hukumnya berkata-kata. Kalau eja boleh eja tak? Dua perkataan. Dua huruf boleh tak? Dua perkataan. Dua huruf. Kalau eja boleh keluar tak dua huruf? Boleh keluar dua huruf. Maka batal sembahyang. Kalau eja boleh keluar dua huruf, maka batal sembahyang. Walaupun keluar bunyi itu bukan daripada lidah sekalipun. Walaupun bukan daripada lidah sekalipun, umpama daripada jari tadi. Jadi termasuk dihukumkan berkata-kata adalah berdeheng-deheng. Tu. Bunyi tu. Lepas tu saya nak baca sikit hak yang ke-17 tu, kita akan baca semula. Ke-17-nya. Boleh cari dah, dia ada. Ke-17 nah. Ya, sekarang kita bicara yang pertama. Yang ke-17. Bayar berapa? Yang ke-17. Jumpalah. Jumpa dah Rumi. Lagi mudah Rumi. Dia buat garisan-garisan suku tau. Ke-17-nya. Ke-17 daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Berdehem-dehem. Kenapa berdehem? Tu. Keluar bunyi tak? Keluar bunyi. Atau tertawa-tawa. Hak Rumi tulis mana? Tertawa. Sebab hak Jawi ni aja terwawya. Jadi tertui, bukan tertawa. Tertawa. Atau menangis. Menangis. Keluar bunyi belakang tu. Keluar bunyi belakang tu. Menangis pun keluar bunyi dia panggil. Menangis ni sekalipun kerana takut akhirat. Menangis ni kerana takut akhirat ni. Sekalipun. Atau berhembus dengan mulut. Macam awak kan dengan mulut buat bunyi suara. Atau dengan hidung. Dengan hidung awak boleh. Ya tu. Batal ke tu? Kan? Kadalah. Sesemua pun pakai sapu tangan lah. Dia tak boleh bunyi apa-apa pun. Angin. Dak sekarang ni hak terkeras atau dimaafkan. Dia asal bunyi je batal. Batuk batal. Kalau bunyi je batal. Tapi batuk terkeras dimaafkan. Ada batuk terkeras bersing tu. Terkeras. Dah batuk tak macam mana? Kita batuk betul ni, batuk terkeras. Kita berasa tak sedap. Tu kita buat. Mula-mula kita bersing. Terkeras, dimaafkan. Batal asalnya. Batuk tu batal. Asalnya batal. Tapi dimaafkan kerana terkeras, bukan kita sengaja. Bila kita batuk sekali terkeras, tak puas hati. Kita pun kita buat. Tu terkeras ke kamu buat? Batal. Dia keluar bunyi. Jika zahir dua haraf pada sekalian itu, jika zahir dua haraf, mana apa? Boleh. Kalau kata boleh tak nak eja bunyi yang tu? Kalau eja boleh keluar dua huruf, batal. Ni dehem ni apa? Selaris lah. Tak selaris. Bukan jual laris tu, bukan. Jual laris, jual laku tu lain. Selaris, tak selaris? Berlaku sokmo lah, selaris. Kau tak cakap gitu? Okey Bayung tak cakap gitu ke? Orang tanya Okey Bayung. Tak cakap gitu ke?
Dia cakap selarih maknanya kerap jadi. Selalulah selarih. Bukan larih jual tu laku tu. Mana selarih. Maknanya kalau berdahin ni Allah boleh dengar sangat Boleh dengar sangat. Kadang-kadang hak berdahin ni hak duduk depan tu imam. Allah, dia nak baca Fatihah. Dia buat dia ni. Lepas tu bukan berdahin. Dia pun baca Fatihah. Lepas tu nak baca Fatihah, dia pun baru baca dia nak baca surah, dia pun dia baca surah. Jadi tabiat dia panggil. Ini batal sembahyang. Berdehem-dehem batal sembahyang. Tapi kita bukan nak cerita tu, kita akan bicara nanti bab ni yang ke-17. Jika zahir dua huruf. Zahir dua huruf. Boleh heja, boleh keluar mana boleh heja. Berdehem tu nak heja macam mana tak tahulah, tapi keluar dua huruf. Batal? Tak faham apa pun berdehem tu. Tak faham. Tapi kalau heja boleh keluar dua huruf. Boleh, batal? Ketawa. Boleh heja dua huruf. Boleh heja lah. HA. Tahu? Bukan benda. Ha tu lah. Bukan HA ke tu. HA dah bukan dua huruf. Keluar HA. Tapi faham tak? Tak faham apa HA. Tapi dua huruf. Betul? Ni. Mana bunyi boleh heja dua huruf. Betul? Walaupun tak faham apa sekara pun. Termasuk berdeheng, termasuk tertawa, termasuk menangis. Ada ni. Kalau dia bunyi bukan keluar mata, bunyi sosek tu lah, sosek tu bunyi. Ada ni. Walaupun dia menangis dalam semayang ni kerana takut akhirah sekalipun, mazhab Syafi'i tetap batal walaupun kerana takut akhirah. Tapi dalam mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan setengah pandangan dalam mazhab Syafi'i, kalau menangis tu kerana takut akhirah, bunyi sekalipun tak batal semayang. Tapi kalau mazhab Syafi'i pertama batal. Melainkan menangis itu tak boleh nak tu dah. Terkeras. Dia terkeras memang tak batal. Bukan kata batuk terkeras, bukan kata menangis terkeras, bercakap pun tak batal. Terkeras maksud apa? Dia latah. Dia tengah semayang, tiba-tiba jatuh barang, dia pun bunyi latah. Latah dia bunyi tu pula bukan benda biasa tu, benda pelik dia bunyi tu. Bunyi hak dia lah. Bunyi caruk tu lah. Bunyi. Memanglah kalau bukan kata je, perkataan dia tu memang faham makna sungguh lah. Memang berkata sungguh lagi tu. Tapi sengaja ke tak? Terkeras tak batal. Walaupun bercakap dia panggil tu. Melatah tu bercakap lah, tapi secara terkeras tak batal. Sama tu lah batuk terkeras tak batal, tapi batuk tu batal, terkeras tu tak batal. Jangan buat batuk. Ada ni. Menangis batal, tapi kalau terkeras kontrol habis dah. Pana jaga dah, wajib kena jaga, jangan keluar suara, terkeluar juga. Sama dengan tertawa. Berlaku apa-apa ni jadi lucu sangat-sangat, kita wajib kena jaga, jangan bunyi. Keluar juga. Tapi terkeras tak batal. Tapi wajib kena jaga, jangan keluar, terkeluar juga. Tak batal. Batal ni tak batal sebab apa? Sebab terkeras. Pada ni. Ada pun berdeheng tu. Waktu kita akan bicara nantilah. Waktu tabiat. Tu tabiat. Ada tu imam yang ditegur, tu imam. Apa tu imam berdeheng, batal semayang. Saya ada penyakit resdung, dia kata. Bila ada penyakit resdung ni saya memang tak boleh nak baca kalau tak berdeheng. Tak boleh tu imam, batal. Jangan berdeheng. Lepas tu kurang dah sikit. Tapi bunyi jarang-jarang. Lama-lama jarang-jarang pun tak boleh tu imam. Sekali pun batal. Lama-lama senyap tak bunyi. Memang seduang, resdung semua orang ada. Tapi tabiat. Dia tak jaga hukum akan daripada awal. Dia baca sedap-sedap, dia buat. Tapi kalau tak buat boleh baca ke tak? Boleh baca. Tapi dia rasa macam tak boleh baca sebab dia tabiatkan dengan berdeheng. Nak baca Fatihah dia berdeheng.
Nak baca surah dia berdeheng. Disebut kata batal tu imam Di kawal bunyi jarang-jarang. Bunyi jarang pun jangan tu imam Akhirnya senyap, tak bunyi langsung. Maknanya tabiat. Bukan tak dia baca. Lepas dia tu dia baca comel loteng. Sebelum tu dia tu imam tempat lain. Memang tempat tu kata memang dia berdeheng semua, tapi tempat tu tak ada orang tegur. Tempat tu pun tak tahu batal. Senang. Tak ngaji senang. Batal tak batal tak tahu senang kata. Ada ni. Jadi dia tabiat dia gitu dah. Tapi bila pergi satu tempat tu dia tegur, maka dia pun kontrol. Bunyi jarang-jarang pun kau tegur juga. Akhirnya senyap. Tapi nak cerita bacaan dia bermasalah ke lepas tu tanpa berdeheng. Dah camel loteng. Tak ada masalah. Tabiat dia. Jadi tu imam tu baca sedap. Sama macam hak medu angin dah. Medu angin ni tak kira lah. Wajib kena kawal, wajib kena jaga, tapi terkeluar juga kalau dimaafkan. Tak apa cerita tak tambah kata ni, cerita gini. Yang pertama, wajib kena kawal. Jangan wak bebas. Luar semayang tak apalah, bebas pun. Nak semayang wajib kena kawal. Kawal keperang di tubik dengan terkeras, bukan dengan sengaja, tak atas. Tapi permulaannya wajib kena kawal. Kuat ke slow ke, wajib kena kawal. Ada. Tapi ada orang ni tabiat, ada tabiat. Dia tabiat dia dah. Ini takbir ihram je. Beri salam je senyap. Kata pasal apa ni? Maknanya kalau di tempat tu dia mari, kita boleh tahu mari dah. Bunyi dah. Tapi ni panggil tabiat. Dia sama orang tua. Adalah orang tua sama dengan dia. Kalau orang tua tu semai sebelum dia, mu jangan bunyi. Dia mu jangan bunyi. Mu bunyi kat aku sekeh mu. Ni orang tua ni tak apa. Dia guna-guna pun. Mu bunyi aku sekeh. Tak bunyi setarang. Kalau duduk sebelah orang tua tu, orang tua nak sekeh dia tu, tak bunyi setarang. Makna apa tu? Dia boleh kawal. Tabiat dia je. Sebab kata dia nak kawal, orang nak sekeh ke, orang nak terajang ke, macam mana? Tapi bila kata, mu jangan bising, aku bosan tengok mu dalam semayang ni. Ada angin medu okay. Jadi aku bosan tengok, mu jangan bunyi aku sekeh. Tak bunyi sungguh. Mana apa tu? Dia boleh kawal. Tapi tabiat. Ini masalah Samalah. Jangan bunyi apa. Ni hembus dengan mulut, hembus dengan hidung, tarik dengan hidung, sama je. Dia bunyi tak boleh. Bunyi kira-kira kalau eja keluar 2 huruf, walaupun tak faham makna sekalipun batal. Tapi berdeheng ni contohnya mazhab Hambali tak batal lah. Kita cerita pandangan-pandangan mazhab yang lain. Sebab kalau kita perhati dengar Tok Imam Mekah berdeheng. Imam Mekah dia baca surah panjang tarawih tu, kita dengar dah TV dah kan, dah TV kan bulan Ramadan kan, dia ada live kan, kita malah dengar dia baca sedap. Ada sekali-sekali, bukan semua, tapi kalau dia berdeheng tak setarang dah, berdeheng. Tapi mazhab Hambali tak apa berdeheng tak batal mazhab Hambali. Sama dengan pandangan daif dalam mazhab Syafi'i sama juga, tak batal berdeheng. Mana kalau kita pergi Mekah ikut tarawih dengan Imam Mekah, dia berdeheng tak sama farakah lah, sama farakah lah. Tapi kita cerita hak nak kitab mazhab Syafi'i kita. Cuma nak ceritanya asal bunyi je. Boleh eja 2 huruf walaupun tak ada makna, batal. Jadi termasuk berdeheng, termasuk tertawa, termasuk menangis apa semua. Masuk belah kita. Tapi dah kita ada tu mana? Dia bubuh nombor suku nombor 17. Kita akan bicara semula tu. Jadi berkata-kata dia dengan 2 huruf walaupun tak faham, ataupun 1 huruf yang memberi faham. Tapi 1 huruf beri faham hak kita ni wallahu a'lam lah. Hak beri faham tu 1 huruf macam mana? Kalau kata nu, orang cari barang. Nu. Tu mak dah tu. Nun waw, jadi 2 huruf lah tu. Ni 1 huruf yang beri faham.
Tapi hak tadi saya sebut tadi tu bahasa Arab. Bahasa Arab dia banyaklah dengan fi'il amar. Ki pelera olehmu, li rentah olehmu, fi sempurna olehmu, ti pijau olehmu, shi lukih olehmu. Tu bahasa Arab. Tapi di sini memberi faham ni di sisi yang berkata-kata. Kalau kita ki tapi kita tak faham makna, kita bukan orang Arab, tak kata. Ada ni. Itu hak berkata-kata membatalkan semayang. Berkata-kata dengan 2 huruf atau 1 huruf yang beri faham ataupun 1 huruf yang bermat, makna panjang. Bila panjang ni dia dihukumkan 2 huruf. Kemudian hak batalnya dengan sengaja 1, lagi diketahui akan haramnya 1, dan ingat dirinya dalam sampai 1. Cukup 3 syarat yang baru batal. Bersalahan jika berkata ia dengan lupa dan sedikit perkataannya, iaitu sedikit perkataan ni 6 kalimah, 6 patah, atau kurang daripada 6 kalimah. 6, 5 tu dipanggil sedikit, tak batal. Pada ni 7 kalimah, tu dipanggil banyak, walaupun lupa tetap batal, kena berhenti semayang. Jadi sekarang ni lupa ni sebalik daripada sengaja. Sengaja batal, terlupa tak batal. Sengaja batal, tergagah tak batal. Sama je. Lupa macam mana? Kalau lupa diri dalam semayang, tu syarat yang 3 yang kita bicara dahulu. Dia lupa, keluar perkataan dengan lupa. Tak sengaja lah dia panggil. Asalkan tak sengaja, sama ada dengan terlupa ataupun dengan terkeras, itu dia panggil tidak sengaja. Tapi syaratnya sedikit. Syaratnya sedikit. Contoh tadi latah tak sengaja, terkeras, tapi jangan lama. Dia kalau melatah je selagi orang dok tepuk belakang dia bebe banyak lah jawapan dia. Tu kena berhenti semayang. Walaupun dia tak sengaja, dia terkeras, dia melatah, tapi kalau banyak batal juga. Kalau banyak batal juga. Samalah juga dengan hak kata dia terkeras pada menangis. Dia jaga keluar juga banyak. Mana menangis ni banyak ni mana? Kalau kita berkata-kata 7 kalimah, maka batal walaupun terkeras. Sama juga dia tertawa-tawa, tapi dia sudah kontrol terkeluar juga, tapi jadi panjang, dia tak boleh nak berhenti. Contohnya kalau dah sampai ke 3 kalimah batal, 6 kalimah sedikit tak batal, tapi kalau sampai 7 kalimah kena berhentilah, batal walaupun terkeras tetapi banyak. Sama dengan batuk pun sama. Saya sebut tadi batuk membatalkan semayang sebab dia keluar perkataan, tetapi dimaafkan jika terkeras. Tapi kalau batuk tu banyak, batal tak, kena berhenti semayang. Kena berhenti. Walaupun kita kata dia dimari apa? Mari apa? Dia mari sendah dalam semayang tu kan ada mari tersendak apa? Terseduh kan, dia jadi mari tu sekali kok. Ada dia kejadian dia tadi sebelum semayang comel je. Dia ada sekali kena tu kok, dia jadi macam penyakit tu. Jadi tak ada kontrol dah. Dia jadi batuknya berpanjangan. Kalau batuk tu banyak, berhenti, batal semayang. Sebab batuk tu membatalkan semayang. Tak sengaja, terkeras, dimaafkan, tapi sedikit. Sedikit mana sedikit? 6 kalimah. Tu sedikit. 7 kalimah banyak lah dah. Ada ni. Betul ya? Melainkan kalau dia memang di musibah, dibalakkan, diuji dengan batuk. Memang batuk sentiasa. Maknanya kalau nak tunggu dak batuk baru nak semayang, dak semayang lah. Ni barulah banyak mana batuk sekalipun tidak membatalkan semayang. Sekarang dia boleh, memang dia tersendak ke apa, dia jadi kena tu tapi apabila jumpa air apa semua berehat, dia akan reda balik. Tapi dalam semayang ni mula-mula kontrol dulu, tapi dia sudah
keluar batu. Banyak dah. Berhenti sembahyang. Batal dah. Ada. Bukan berhenti kena nak cari air ni. Kena batal dah. Berhenti, pergi berehat dulu, minum air ke apa ke, tenang. Baru sembahyang semula. Sebab batal. Sebab dia banyak. Batuk batal. Sengaja batal lah. Batuk terkeras dimaafkan, tapi syarat sedikit. Jangan banyak. Banyak walaupun terkeras tak sengaja tetap batal. Sama macam melatah tadi lah. Sedikit jangan berhenti sembahyang. Tapi kalau pesing melatah itu tak berhenti dah. Selagi tak ada orang kita tepuk belakang dia, sedarkan dia kembali, memang dia akan bercakap contohnya. Maka tu berhentilah sembahyang. Sebab banyak walaupun tak sengaja terkeras, tidak dimaafkan. Dimaafkan jikalau sedikit. Cuma hak tadilah, hak batuk tadi, kalau dia memang tak ada lah, nak cari masa tak batuk baru nak semayang, tak semayang lah. Dia memang batuk nyakit dianya. Nak tidur malam pun tak boleh. Sebab apa? Batuk je dianya. Maka tu banyak mana pun dimaafkan. Sebab apa? Sebab dia sudah dibalakkan dengan penyakit seumpama tu yang berpanjangan. Ada ni. Tapi kena faham lah. Batuk batal. Terkeras dimaafkan. Tapi wajib kena pelihara. Jangan buat batuk. Jangan buat batuk. Ni saya pernah lah. Satu kuliah maghrib. Tapi masa sembahyang maghrib itu, pelajar tempat madrasah. Pelajar ramai lah, beratus pelajar. Dia punyalah batuk. Kita tengok dia punya batuk depan-depan tu macam nak mati dah. Kok batuk. Beri salam je, senyap selalu. Kata penyakit batuk ada masa juga Dah semayang je. Sudah semayang penyakit batuk tu lagi. Tapi masa tu musim panas. Musim panas kita faham lah, dia punya berdebu. Dan budak-budak ni kita tahulah cara dia berjalan. Budak-budak berjalan ni dia apa erat kaki, agak lipar tu kan. Hak belakang tu makan debu lah belakang. Tu pasal budak-budak kan. Musim pula musim panas, musim kemarau. Memanglah. Memang tekak ni memang tak selesa. Tapi Allah kata, kak tahu dah atuk lagi solat sembahyang maghrib, kata mestinya. Mula kat kedua batuk seorang, Allah berkali. Suku masjid batuk budak-budak berkali. Jadi batuk seorang, kata macam katuk. Bunyi seko kok, bunyi lalu orang lain. Kata apa budak-budak ni. Tapi tengok pada batuk tu memang serius lah. Kita tengok serius lah. Batuk sungguh-sungguh lah. Sudah salang je, senyap batuk. Betulan mengajar bab semayang. Bicara bab batas semayang, masa tu kebetulan. Saya pun peringat. Batuk kalau terkerah dimaafkan. Kalau sengaja sekali pun batal. Pokok masa maghrib. Isyak senyap, tak punya batuk sekali pun. Tabiat. Tapi betul lah sini tak sedap ni. Kita kan sedap ni bila kita dalam ni kan. Tengok pasti sedap. Tapi kita buat bukan terkerah. Batal. Sebab kata batal, hak budak tak bunyi dah. Bunyi suara orang tua pula hak batuk. Tua-tua tu tabiat. Hak tadi budak ni perangai. Lepas mai isyak apa semua, adalah orang tua mai cakap, ustaz seminggu dah budak-budak perangai gitu dia tu. Bosan kita dengar. Seminggu dah dia tu budak-budak perangai. Buat panggil batuk. Ustaz kata batal. Boleh ada semua isyak dia kata. Sanyak tak bunyinya. Tu tabiat. Bukan terkerah. Tapi tu cerita. Dia tu seminggu dah budak perangai. Tapi kalau tekak tidak selesa, kita tak pelik. Sebab musim kemarau, kita tak pelik. Tapi dia buat, bukan dia terkerah. Bila sebut kata batal, boleh ada. Tak bunyi. Bunyi saya dua, bunyi suara orang tua pula. Orang tua hok buat batuk. Orang tua biasa je buat batuk. Bukan batuk yang terkerah ni. Dia buat batuk. Buat batuk, batal semayang. Terkeras, dimaafkan. Tetapi, sedikit. Sedikit ni 6 kalimah ataupun kurang. Tu panggil sedikit. Ataupun serempanan balik pada uruf. Balik kepada kiai agama lah.
Kalau batuk berpanjangan gitu atau bukan tu berhenti lah. Gitulah lebih kurang. Kalau batuk sekejap je tu teruskan sembahyang, dimaafkan sebab terkeras. Tapi batuk memang batal, tapi dimaafkan jika terkeras. Terkeras dimaafkan. Bukan kata batuk bercakap latoh pun dimaafkan. Tapi jangan banyak. Banyak tidak dimaafkan. Dah ni. Sama ada bercakap, sama ada batuk, sama ada tertawa, sama ada menangis. Jikalau tidak sengaja terkeras dimaafkan, jikalau sedikit. Atau berkata dengan sengaja ni, dan jahil ia akan haramnya padahal ia baru masuk Islam, maka tiada batas main dengan dia ni sengaja tapi dia jahil. Contohnya seorang ni mu'allah, seorang ni mu'allah, baru masuk Islam belaka dua orang ni. Jadi sembahyang tak pandai, tapi kita kata ikut sembahyang, ikut je, baca tak pandai pun tak apa, ikut je. Tok imam rokok, kamu rokok, sah dah bagi mereka, gitu je. Dia baru masuk Islam, nak belajar rukun sembahyang, nak betul Fatihah, tu kemudian lah dia pun sembahyang, dia ikut je tok imam. Tiba dia bisik kawan dia, sosek bisik kawan dia. Lepas tu batal ke tak? Dia hak batalnya jikalau mengetahui. Kalau jahil tak batal. Ada jahil ni, saya bercakap bukan kuat tu imam, saya bercakap perlahan je dengan kawan saya, perlahan pun batal juga, tapi dia jahil, baru masuk Islam, dimaafkan, tak batal. Pada ni dia bercakap sama dia tu, Islam lama ni jangan duk bunyi pula, nak cakap tengah semayang, batal. Kalau waktu tengah semayang lah, biar ke dia je lah. Sebab apa? Dia bercakap dalam keadaan dia tidak mengetahui bahawa berkata-kata dalam sembahyang itu hukumnya haram, maka dimaafkan sebab dia baru masuk Islam. Ada ni, dia orang baru masuk Islam ni, semua benda salah maaf belaka. Jahil baru masuk Islam, buat apa salah pun dimaafkan. Jahil baru masuk Islam, dia jahil ni hak dimaafkan dua saja. Satunya baru masuk Islam, satunya duduk jauh daripada alim ulama. Islamnya lama dah. Tengok dalam rekod tu bertahun dah Islam. Rekod ni bertahun dah, bukan baru masuk Islam ni. Dia mana mu'allah jugalah, tapi dalam rekod ni dia masuk Islam banyak tahun dah. Baru follow up. Baru atau ni ustaz nak pergi ngajar. Tengok dalam rekod tu lama dah Islam. Tengok dia kata, Allah kata Islam macam mana? Bawah rumah tu babi belaka. Dia pagar, dia bela babi bawah rumah. Ustaz ni pun tengok dalam rekod ni Islam lama dah ni. Ustaz pun katalah, kita orang Islam tak boleh bela babi. Dia tak apalah. Tak apalah dia bela babi, tak apa lah. Ustaz pun baliklah pula, betul mari pula kemudian ni. Tapi Islamnya lama dah, bukan baru masuk Islam. Tapi dia jauh daripada alim ulama, duduk bukit-bukit contohnya. Jadi apabila ustaz lah mari ni, dia ajak agama, dia pun ceritalah kita orang Islam tak boleh pelihara babi. Orang pun terimalah, tak orang Islam kan terima. Ustaz ni pun balik, kemudian mari pula tak ada dah babi bawah rumah. Ada ni, atau kata patuh. Cuma dia jahil, dia patuh. Ustaz tanyalah, tak ada dah babi. Dah ustaz kata tak boleh bela, kita orang makan perabi hari tu. Dia kata gitu. So dia makan habis lah, dia makan lah. Sebab ustaz tu kata orang Islam tak boleh bela babi. Jadi bela tak boleh, dia perabi ada dah. Macam mana dia makan babi tu? Tak berdosa. Sebab apa? Sebab dia jahil. Dia masuk Islam lama dah. Yang pertama baru masuk Islam, jahil dimaafkan. Walaupun Islam lama dah, dia jauh daripada alim ulama. Duk pucuk bukit tu. Pada ni. Jadi kejahilan dia dimaafkan. Bos takat bercakap dalam semayang, dimaafkan. Tak batal semayang. Sebab apa? Sebab dia jahil baru masuk Islam, ataupun Islam lama dah, duduk jauh daripada alim ulama. Ini jahil yang dimaafkan. Jadi maknanya dia berkata-kata dengan sengaja, tapi jahil akan hukum berkata-kata tadi kerana dia baru masuk Islam, semayangnya tidak batal. Jadi berkata-kata yang batal 3 syarat: dengan sengaja, bukan terlupa ataupun tersalah, serta mengetahui haram, jahil tak batal, serta ingat dan sedar diri dalam sembahyang
Cukup 3 syarat ni barulah berkata-kata tu membatalkan sembahyang. Kedua daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang, perbuatan yang banyak, iaitu 3 kali berturut-turut, dan jika dengan lupa sekalipun. Hok berkata-kata lupa tak batal. Kalau pergerakan 3 kali berturut-turut walaupun terlupa dalam sembahyang tetap batal juga kalau pergerakan 3 kali berturut-turut dengan anggota yang besar bukan anggota yang kecil, walaupun dengan terlupa sekalipun batal sembahyang. Dia menguap ni, menguap maksud dia dalam menguap dalam sembahyang ni hukumnya makruh. Tapi menguap tu janganlah menguap topik. Ada ni menguap topik. Bunyi bunyi apa dah tu? Kan ada kan abang menguap topik tu. Tu keluar bunyi, tu batal. Menguap tak batal. Menguap dah sembahyang hukumnya makruh. Tapi jangan menguap bunyi suara. Ada ni. Pada menguap topik faham tak? Menguap topik tu dia menguap bunyi gitu, bunyi guna tak tahulah. Bunyi tu batal. Kalau menguap saja hukumnya makruh juga. Dia sunat tutup mulut walaupun di luar sembahyang. Dan dalam sembahyang ke luar sembahyang ke sunat tutup mulut. Dan kita sunat jangan jadi menguap. Mana biar jadi yang menguap. Kalau menguap juga sunat tutup mulut. Dalam sembahyang sama, luar sembahyang pun sama. Tapi jangan bunyi suaralah kalau dalam sembahyang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.